Salam sejahtera kepada semua penonton hari ini. Sempurna dengan tugasan 1, tutorial 1 pada minggu ketiga, hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang analisis perkembangan pendidikan di Malaysia sebelum kemerdekaan, iaitu sebelum 1956. Ahli kumpulan yang akan membentang pada hari ini iaitu saya sendiri, Esther Valeri Jenu Anak Jem, dan Nora Kasha binti Muhammad Zuki serta Nuri Izzah binti Isha. Kami semua masing-masing dari kumpulan G1.4. Penghargaan. Kami ingin mengucapkan rasa kesyukuran kehadrat Ilahi kerana telah memberkati dan menyempurnakan tugasan kami pada hari ini. Seterusnya adalah jutaan terima kasih kepada Encik Muhammad Akasha bin Hussein kerana telah memberikan bimbingan dan penyediaan dari segi bahan yang lengkap serta berdedikasi terhadap pengajarannya berkaitan topik ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada ahli kumpulan kerana memberikan komitmen dan kerjasama yang sangat baik. Jadi kepada penonton, terima kasih kerana menyokong video kami. Assalamualaikum, nama saya Nura Kasha binti Muhammad Zuki dari kumpulan G1.4. Option pendidikan seni akan membentangkan tentang sistem pendidikan pondok dan juga sistem pendidikan vernakular. Yang pertama, kita akan menyentuh tentang sistem pendidikan pondok. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, pondok bermaksud rumah atau madrasah dan juga asrama sebagai tempat untuk mengaji ataupun belajar agama. Menurut Sabri Haji Said 1983, pengajian pondok ini merupakan satu pendidikan yang mengikut cara tradisional dalam memainkan peranan penting untuk memperkenalkan, menyebarkan dan mengembangkan serta meluaskan ilmu pengetahuan agama kepada anak-anak bangsa pada masa itu. Sejarah kemunculan sistem pondok di Tanah Melayu ini kita boleh lihat daripada bermulanya kedatangan agama Islam di Tanah Melayu, iaitu pada abad ke-14. Ini berdasarkan penemuan batu bersurat yang tertulis tarikh 1303 Masihi yang dijumpai di Kuala Berang, Terengganu. Sejak itu pendidikan pondok ini semakin berkembang pesat pada abad ke-18 dan dipelopori oleh golongan ulama dari petani. Sejak itu, pelajar-pelajar Tanah Melayu yang belajar di petani ini menyebarkan sistem pondok ini ke Tanah Melayu. Contoh pondok yang ditubuhkan pada masa itu ialah pondok Tok Guru Haji Nur yang ditubuhkan oleh Ayah Nur, pondok Tok Guru Haji Samad iaitu pengasasnya ialah Haji Abdul Samad dan sebagainya. Seterusnya ialah ciri pendidikan pondok. Sistem pentadbiran pondok ini kebanyakannya ditubuhkan di perkampungan ataupun tempat pedalaman. Kemudian mereka juga berpusatkan sebuah surau atau masjid sebagai sekolah dan tempat ibadah. Mereka juga tidak mempunyai sumber kewangan yang tidak tetap kerana sistem pendidikan pondok ini ditubuhkan secara persendirian tanpa bantuan kerajaan ataupun mana-mana pihak. Kaedah pembelajaran dalam pendidikan pondok ialah sukatan pembelajaran mereka tidak tetap dan mereka hanya menggunakan kitab-kitab tertentu seperti kitab Matan Jurumiyah, Mambina, Matan Umum Berakhir, Pelita Penuntut dan sebagainya. Mata pelajaran yang diajar juga bersifat keagamaan seperti Tauhid, Tafsir, Fiqh, Nahwu Saraf, Hadis dan doa-doa harian. Kemudian penjadualan pendidikan pondok juga biasanya mengikut solat 5 waktu dan tenaga pengajarnya terdiri daripada kalangan ulama ataupun orang yang mendalami ilmu agama. Sistem pendidikan vernakular ini terbagi kepada 4 jenis, iaitu sistem pendidikan vernakular Melayu, sistem pendidikan vernakular Tamil, sistem pendidikan vernakular Cina dan juga yang terakhir ialah sistem pendidikan vernakular Inggeris. Ciri-ciri pendidikan vernakular ini ialah berorientasikan kaum,
Bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar, kurikulum mengikut keperluan kaum masing-masing, sukatan pelajaran, buku teks dan guru dibawa dari negara asal. Pendidikan vernakular Melayu ini mula ditubuhkan di negeri-negeri Selat dan sekolah vernakular pertama letak di Teluk Belanga Sungai Perak. Kurikulum ini hanya terbatas kepada kemahiran membaca, menulis dan mengira. Tujuan utama pendidikan vernakular Melayu ini ditubuhkan adalah untuk melahirkan anak Melayu petani yang lebih baik daripada ibu bapanya, kerana kita sedia maklum pada masa itu kaum Melayu banyak bergiat aktif dalam bidang pertanian. Kolej Melayu Kuala Kangsar merupakan sekolah khusus untuk golongan elit dan maktab perguruan Suzan Idris ditubuhkan di Tanjung Malim Perak untuk melatih guru sekolah Melayu dan satu-satunya tempat lanjutan sekolah rendah bagi guru pelatih yang akan bertugas di sekolah rendah nanti. Sebelum mencapai kemerdekaan, kita sudah maklum pendidikan Melayu ini tidak terbela dan tidak ditinggalkan oleh British. Di samping itu ialah pendidikan vernakular Tamil. Pendidikan Tamil ini disediakan di bandar seperti Sekolah Tamil Vivekananda di Seremban, dan pihak pengurusan ladang banyak membiayai sekolah di Tamil, khususnya sekolah di kawasan ladang. Sukatan pelajaran, buku dan tenaga pengajar diambil dan digunakan dari negara asal mereka, iaitu India. Bukan itu saja, bahasa Tamil juga menjadi sebagai bahasa pengantar di sekolah. Sistem pendidikan juga berorientasikan dari negara India. Selain itu, pendidikan vernakular Cina dibiayai oleh saudagar dari Cina, contohnya sekolah Cina Yuk Chai di Kuala Pilah, dan kebanyakan sekolah ini menggunakan dialek atau bahasa Cina masing-masing sebagai bahasa pengantar di sekolah. Guru, sukatan pelajaran dan buku sekolah Cina dibawa masuk dari Cina. Kerajaan British juga mewartakan enakmen pendaftaran sekolah pada masa itu adalah untuk menyekat pengaruh komunis daripada mengganggu atau membuat kekacauan. British juga mengawal segala aktiviti dan pertubuhan sekolah Cina pada masa itu. Dan yang terakhir sekali ialah pendidikan vernakular Inggeris. Pendidikan ini mula ditubuhkan oleh Mubalik Kristian dan badan sukarela. Kebanyakan sekolah Inggeris ini terletak di bandar dan pelajarnya daripada kalangan atasan. Bukan itu saja, kurikulum sekolah Inggeris ini juga disusun berasaskan sistem pendidikan di negara Inggeris. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Izzah binti Ishak dari kelas G1.4 akan membentangkan tentang laporan Chismin, laporan Barnes dan laporan Fenway. Baiklah. Pertama sekali saya akan menceritakan tentang laporan Chismin. Baiklah, bagi tujuan laporan Chismin ni, dia bertujuan untuk membina semula sistem pendidikan demi menjamin setiap jenis sistem sekolah agar dapat dikembangkan dengan sepenuhnya. Di sini dia bermaksud bahawa dia nak memperkembangkan sistem pendidikan tu secara keseluruhan agar dapat menyatukan aliran yang berlainan dalam sukatan pendidikan. Maksudnya dia tak terikat kepada pendidikan secara akademik saja, berkemungkinan secara amali macam tu. Okey, bagi carangan-carangan yang telah dikemukakan dalam laporan Chismin ni pula, dia akan memberikan pendidikan percuma kepada kanak-kanak yang menghadiri sekolah vernakular di peringkat sekolah rendah dan akan dibenarkan menggunakan bahasa ibunda mereka masing-masing. Dan seterusnya, carangan yang seterusnya ialah memasukkan subjek sains dalam sukatan pendidikan. Dalam sekolah tu kena ada subjek sains lah untuk diajar. Dan yang carangan yang ketiga, dia juga menambah sekolah tukang dan memperbaiki kurikulum mereka. Okey, sekolah tukang ni dimaksudkan ialah macam sekolah teknik lah. Sekarang kita panggil sekolah vocational. Kemudiannya, memasukkan bahasa Inggeris dalam subjek amali. Subjek amali ni macam pertukangan dengan sains rumah tangga lah, yang tadi saya cakap. Yang dekat sekolah vocational ada, macam tu. Okey, lepas tu carangan yang kelima ialah menubuhkan sekolah perdagangan di pusat bandar besar sekiranya
tak sekolah tu mereka lulus peperiksaan school certificate. School certificate ni macam menunjukkan uh, menunjukkan okey mereka untuk jadi satu sekolah. Mereka macam layak lah. Baik. Namun, laporan Cheeseman ni dia dapat tentangan jugalah sebab dia ada beberapa kelemahan. Semasa sebelum merdeka dulu, kita kan dekat Malaysia ni, dekat Persekutuan Tanah Melayu, ada masalah perpaduan sikit. Tapi dekat dalam laporan Cheeseman ni, dia tiada rancangan untuk memupuk integrasi sosial antara kaum di Tanah Melayu. Maksudnya mereka tak ada sentuh pasal hal perpaduan dekat dalam laporan ni. Mereka pun cuma memberi tumpuan kepada subjek sekolah rendah dengan subjek amali macam pertukangan dengan sains rumah tangga tadi. Dan mereka juga mengutamakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di sekolah. Sedangkan ni Tanah Melayu. Tapi mereka menekankan penggunaan bahasa Inggeris dalam macam yang carangan laporan tadi dia cakap subjek amali kena guna bahasa Inggeris. Macam tu. Tapi sebaliknya mereka tak mementingkan bahasa Melayu. Okey, sekarang kita akan cakap pasal laporan Barnes pula. Laporan Barnes ni dia bertujuan untuk menyiasat dan memperbaiki pendidikan orang Melayu. Dan cadangan-cadangan yang telah dikemukakan dalam laporan Barnes ni ialah untuk meningkatkan taraf pencapaian pelajar Melayu di sekolah vernakular dan tahap pencapaian dalam bahasa Inggeris. Maksudnya dia orang ni, laporan Barnes dia cakap dia tak nak yang orang Melayu ni stay dekat takat bawah dan mereka nak orang Melayu ni pun menguasai bahasa Inggeris. Okey. Dan cadangan yang kedua ialah meningkatkan kualiti guru dan pedagogi pelajar di maktab. Dalam ni diorang akan meningkatkan sistem perguruan dekat dalam sistem pendidikan tu sendiri. Okey, yang ketiga ni, sekolah menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Bila kita tengok lagi dekat dalam laporan Cheeseman tu tadi, dia cuma guna bahasa Inggeris je sebagai bahasa pengantar. Maksudnya dia macam tukar sikit lah dekat dalam laporan Barnes ni, dia guna dua bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, cadangan yang keempat ni ialah menggabungkan sekolah vernakular Melayu, Tamil, Cina, semua sekolah vernakular tu menjadi satu sekolah, ialah satu sekolah kebangsaan. Okey, lepas tu mereka pun cakap bahasa Melayu ni wajib diajar di sekolah Inggeris dan bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah Melayu. Macam give and take lah. Okey, kemudiannya apa sebab laporan Barnes ni tarik balik? Dia ada satu lagi bukanlah nak kelemahan, tapi ada orang yang tak bersetuju dengan laporan ni. Okey, laporan Barnes ni dia tak mendapat sambutan yang baik sangat daripada masyarakat Cina kerana masyarakat Cina ni dia tak nak gabungkan sekolah vernakular sebab mereka tak nak sekolah vernakular Cina tu dibubarkan sebab bila semua tu digabung maksudnya pembubaran sekolah vernakular tu ada. Maksudnya cuma ada satu sekolah je yang wujud, sekolah kebangsaan je. Okey, lepas tu pula bila masyarakat Cina tu tak setuju kan, mereka buat lagi laporan baru, laporan Fenwu. Laporan Fenwu ni dia sebenarnya merupakan laporan yang dihasilkan disebabkan oleh reaksi masyarakat Cina terhadap laporan Barnes tu tadi. Sebab mereka tak setuju kan. So mereka ada ubah-ubah balik dekat dalam laporan Fenwu ni. Dia macam menambah baik lagi laporan Barnes tu tadi. Okey, dalam laporan Fenwu ni pula dia cakap cadangan-cadangan tu sekolah vernakular masih dibenarkan untuk beroperasi tetapi menggunakan 3 bahasa serta mengadakan bahasa kebangsaan. Dia boleh guna bahasa sendiri tapi semua tu dia tertakluk pada satu bahasa kebangsaan je. Bahasa Melayu dah tu. Lepas tu, cadangan yang ketiga ialah sekolah-sekolah aliran kebangsaan. Sekolah ni akan dikekalkan. Dia tak dibubarkan tetapi dia kekal. Maksudnya ada dua jenis sekolah. Sekolah vernakular ada, sekolah kebangsaan ada. Okey, lepas tu cadangan yang ketiga ialah sekolah vocational terus dikembangkan untuk menampung keperluan tenaga pekerja mahir yang diperlukan untuk membangunkan negara
Persekutuan Tanah Melayu. Maksudnya mereka nak tambah lagi lah sekolah vocational ni dan nak menambah baik sistem pendidikan diorang supaya dapat melahirkan lebih banyak tenaga yang mahir dekat dalam pertukangan ataupun macam yang menggunakan kemahiran agar dapat membangunkan balik negara Persekutuan Tanah Melayu ni lah. Terima kasih. Baiklah, saya akan memulakan pembentangan saya pada hari ini dengan pembentangan berkaitan dengan Ordinan Pelajaran 1952. Tujuan ordinan ini dibuat adalah untuk mengkaji laporan Burns dengan laporan Fenway. Selain itu, adalah untuk mencari jalan tengah dan jalan penyelesaian bagi kedua-dua laporan ini. Berikut adalah cadangan yang dikemukakan. Yang pertama ialah sistem pendidikan sekolah kebangsaan, iaitu dengan pengenalan bahasa Inggeris secara beransur-ansur di sekolah Melayu. Seterusnya adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris turut dilaksanakan di sekolah jenis Tamil dan Cina. Seterusnya adalah sekolah jenis bahasa Inggeris akan dikekalkan manakala sekolah vocational akan diperkembangkan. Dan akhir sekali adalah pendidikan agama diadakan pada waktu persekolahan khas untuk pelajar beragama Islam. Malangnya, ordinan pelajaran ini tidak dapat diteruskan kerana mengalami masalah keuangan dan politik terganggu daripada akibat pengisytiharan darurat pada masa itu. Seterusnya adalah penyata ataupun laporan Razak 1956. Tujuan penyata ini dibuat adalah untuk memenuhi janji pilihan raya dan mengkaji semula dasar pendidikan di Tanah Melayu pada masa itu. Seterusnya adalah dasar pendidikan Persekutuan Tanah Melayu disemak dan dibina satu platform untuk membuat sistem pendidikan kebangsaan yang lebih kukuh. Dan di samping itu adalah untuk mengkaji semula struktur pendidikan. Cadangan yang diusulkan adalah bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar bagi semua peringkat persekolahan. Dan akhir sekali, kurikulum dan peperiksaan adalah serentak dilaksanakan serta berpusat dan bercorak kebangsaan. Secara umumnya, penyata ataupun laporan razak ini adalah untuk menyatukan rakyat yang berbilang kaum dan menjaga perkembangan bahasa serta kebudayaan kaum lain demi untuk menyahut kemerdekaan yang akan dilangsungkan pada 1957. Kesimpulannya adalah perubahan dari segi pindaan berkenaan pendidikan semasa pasca sebelum kemerdekaan memberi sinar dan harapan untuk Persekutuan Tanah Melayu berkembang dari segi pendidikan dalam menyahut cabaran pendidikan dalam membina negara dan bangsa yang baharu. Sekian, terima kasih.